Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pendidikan Islam tingkatan 1. Tajuk pembelajaran hari ini adalah pelajaran 7, iaitu Iblis dan Syaitan yang Durjana. Jom. Surah Al-Baqarah ayat 34 hingga 37. Mari kita baca sama-sama dan fahami maksudnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Baiklah. Maksudnya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, beri hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat melainkan iblis. Dia enggan dan takabur dan dia tergolong dalam kalangan orang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga. Dan makanlah daripada makanan syurga apa sahaja yang kamu berdua suka sepuas-puasnya. Dan janganlah kamu menghampiri pokok ini. Jika kamu hampirinya, maka kamu akan tergolong dalam kalangan orang yang zalim. Setelah itu, lalu syaitan menggelincirkan mereka berdua daripada syurga dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu. Sebahagian kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa, iaitu mati. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menerima daripada Tuhannya beberapa kalimah, kata-kata taubat yang diamalkan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Pengampun, yakni penerima taubat lagi Maha Mengasihani. Dalam ayat itu menceritakan tentang ketaatan malaikat, ketaatan malaikat dan penderhakaan iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana malaikat ialah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang taat pada segala perintahnya. Hubungan malaikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan perhambaan secara mutlak. Di mana malaikat tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka dicipta tanpa nafsu dan keinginan. Mereka ini melaksanakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu adalah malaikat. Iblis bagaimana pula? Mana pada peringkat awal iblis ni menyerupai perlakuan malaikat yang mana sentiasa patuh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun iblis enggan tunduk memberi hormat kepada Nabi Adam alaihi salam setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keengganan ini disebabkan sikap takabur dan sombong iblis dengan kejadiannya yang dirasakan lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam. Perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam alaihi salam. Yang mana perintah Allah meminta Nabi Adam menghuni syurga dan menikmati segala nikmat di dalamnya. Akan tetapi larangan Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kamu menghampiri sejenis pohon, iaitu pokok huldi. Cara syaitan menyesatkan manusia. Ingatlah bahawa iblis ialah jin yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam dan menjadi pemimpin kepada syaitan dalam kalangan jin dan manusia. Iblis dan syaitan sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia. Cara syaitan menyesatkan manusia ialah yang pertama, dia menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia. Yang kedua, menghasut manusia supaya meninggalkan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menggalakkan amalan sesat. Yang keempat, menimbulkan perasaan riak apabila beramal, yakni menunjuk-nunjuk. Yang keempat, menghasut manusia supaya melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara dia. Cara nak menghindari godaan syaitan macam mana? Yakni kita mestilah menghiasi diri kita dengan akhlak mahmudah. Contohnya apa? Kita memulakan sesuatu perbuatan dengan isti'azah, basmalah dan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdoa apa yang kita nak. Itu dari segi akhlak mahmudah. Yang kedua, memperkuatkan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengenai rukun iman. Menunaikan ibadah wajib dengan sempurna, contohnya solat, puasa, zakat dan haji. Memperbanyakkan ibadah-ibadah sunat seperti solat sunat, puasa sunat, membaca Al-Quran, bersedekah dan sentiasa berzikir. Baiklah, pengajaran yang kita dapat ambil daripada ayat 34 hingga 37 surah Al-Baqarah, yang mana kita perlu mencontohi malaikat yang memberi sepenuh ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bantahan sedikit pun. Kita hendaklah menjauhi sifat sombong dan takabur kerana sifat ini merugikan diri. Kita seharusnya tidak mudah terpedaya dengan godaan syaitan agar hidup selamat di dunia dan di akhirat. Dan yang keempat, kita mestilah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila melakukan dosa, kerana pintu taubat sentiasa terbuka. Baiklah kelas, saja untuk hari ini. Dan terima kasih. Okey, tekan like, share dan subscribe. Wallahu a'lam.